Assalamualaikum, salam sejahtera, bersua kembali dalam langsung dari Parlimen. Saudara, seperti biasa, Dewan Rakyat hari ini, Selasa akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, disusuli pula dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Tapi sebelum itu, saya kongsikan dahulu kepada anda antara perkara-perkara ataupun isu-isu yang telah pun dibangkitkan ketika sesi persidangan Dewan Rakyat semalam. Dewan dimaklumkan bahawa jenayah e-dagang mencatatkan 2,500 kes sehingga 4 Ogos lalu dengan jumlah kerugian mencecah 17 juta ringgit. Ia sekaligus menjadikannya sebagai sindiket kewangan, penipuan kewangan yang paling tinggi berlaku ketika fasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak ia dilaksanakan bermula 18 Mac lalu. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, antara sindiket lain yang turut berlaku sepanjang tempoh tersebut adalah pinjaman tidak wujud, Macau scam, love scam dan juga tipu SMS. Beliau memaklumkan bahawa Polis Diraja Malaysia PDRM akan bekerjasama dengan negara-negara yang terlibat dan juga Polis Antarabangsa atau Interpol bagi membantera sindiket penipuan secara dalam talian berkenaan. Baik, Dewan turut dimaklumkan semalam juga bahawa kerajaan akan meneruskan projek lebuhraya Trans Borneo yang akan menghubungkan Sarawak dan Sabah dengan Brunei Darussalam dan juga Indonesia. Bagaimanapun, fokus pada waktu ini tertumpu kepada usaha untuk menyiapkan lebuhraya Pan Borneo dan juga Sabah Sarawak Link Road terlebih dahulu. Jelas Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Idin Shazli Yasif, status kemajuan bagi fasa 1 projek lebuhraya Pan Borneo Sabah sehingga Jun lepas adalah 32% bagi 11 pakej kerja yang sedang dilaksanakan, manakala 3 pakej kerja baharu dan status projek kerja melibatkan laluan dari Tawau ke Sempurna yang telah pun ditamatkan kontrak kini sedang ditender dan dijangka akan ditamatkan pada tahun ini. Baik, Dewan turut dimaklumkan semalam juga bahawa Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui agensi-agensi di bawahnya menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan yang telah dimanfaatkan lebih 484,000 usahawan mikro dan juga perusahaan kecil dan sederhana PKS serta koperasi, dan sehingga bulan lalu jumlah keseluruhan pembiayaan yang disalurkan adalah sebanyak 47.4 bilion ringgit. Baik, saudara, ini pula antara soalan-soalan yang akan dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen ketika sesi pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT. Soalan pertama diajukan oleh ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari kepada Menteri Kerja Raya. Beliau ingin tahu bilakah kerajaan akan menaik taraf jalan perhubungan Jeli Gerik melalui Banjaran Titiwangsa yang sudah sekian lama tidak diselenggarakan dan juga mengalami kerosakan yang sangat teruk di samping garisan putih yang sudah hampir pudar dan tidak kelihatan. Soalan kedua dalam MQT pula diajukan oleh ahli Parlimen Gopeng Dr. Lee Boon Chye kepada Perdana Menteri. Beliau ingin tahu mengenai jumlah pengguna aplikasi MySejahtera dan setakat mana aplikasi tersebut membantu untuk mengawal pandemik COVID-19 di negara ini. Soalan ketiga pula diajukan oleh ahli Parlimen Kemaman iaitu Cik Alias Hamid. Beliau meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan secara terperinci mengenai rangka pelan dan rancangan kajian rintis pembangunan wakaf infrastruktur air di negara ini. Selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan menteri, akan disusuli pula dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Antara soalan-soalan tumpuan pada sesi pertanyaan jawab lisan hari ini adalah soalan yang diajukan oleh ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zezin kepada Menteri Pengangkutan. Beliau mahu tahu berapakah jumlah rakyat Malaysia yang terlibat dalam sektor ekonomi gig pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Baik, saudara, anda boleh mengikuti kami selain daripada TV1 malah semua platform secara dalam talian. Kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengetahui apakah jawapan daripada Timbalan Menteri dan juga Menteri yang berkaitan mengenai isu-isu yang dibangkitkan hari ini. Saya menjemput Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Pasir Mas minta Menteri Kerja Raya menyatakan bilakah kerajaan akan menaik taraf jalan perhubungan Jeli Gerik melalui Banjaran Titiwangsa yang sudah tidak diselenggarakan begitu lama dan mengalami kerosakan yang sangat teruk di samping garisan putih yang sudah hampir pudar dan tidak kelihatan. Terima kasih. Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, laluan yang dimaksudkan adalah laluan FT004 Lebuhraya Timur Barat di dalam Jajahan Jeli, Kelantan, iaitu sepanjang 46.50 km yang diselenggara oleh pihak JKR
bersama-sama pihak syarikat konsensi yang dilantik. Penyelenggaraan Jalan Persekutuan dilaksanakan oleh pihak syarikat konsensi adalah melibatkan kerja penyelenggaraan rutin, kerja penyelenggaraan berkala melalui program berkala pavement dan berkala bukan pavement, dan juga kerja kecemasan. Datuk Seri Ketua, untuk makluman ahli berhormat, kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 955,000 setahun bagi tujuan penyelenggaraan rutin dengan perbelanjaan bulanan sekitar RM79,583 sebulan. Selain peruntukan sejumlah 4.5 juta bagi penyelenggaraan berkala yang merangkumi kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement bagi tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 1.56 juta ringgit, di mana agihan peruntukan sebanyak 900,000 bagi penyelenggaraan di bawah program bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan termasuk mengecat semula jalan yang telah diturap, dan juga peruntukan sebanyak RM655,000 bagi program penyelenggaraan bukan berkala pavement, iaitu kerja penggantian perabot jalan dan lain-lain kerja berkaitan. Manakala pada tahun 2019 pula kementerian ini juga telah memperuntukkan sebanyak 1.204 juta ringgit, di mana agihan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi program penyelenggaraan bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan dan mengecat semula jalan yang telah diturap, dan sebanyak RM704,000 bagi program penyelenggaraan bukan berkala pavement, iaitu kerja-kerja penggantian longkang, dan juga program rawatan lokasi kerap berlaku kemalangan ataupun black spot dengan izin. Bagi tahun ini sehingga bulan Julai 2020, Kementerian Kerja Raya telah memperuntukkan sebanyak 1.76 juta ringgit, yang mana agihan peruntukan adalah sebanyak 1.7 juta untuk kerja di bawah program bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan dan mengecat semula jalan yang telah diturap, dan peruntukan sebanyak RM60,000 bagi kerja-kerja di bawah program penyelenggaraan bukan berkala pavement, iaitu penggantian perabot jalan. Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya sentiasa komited dalam memastikan tahap keadaan jalan sentiasa dalam keadaan yang selamat dan selesa dengan pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan rutin sepanjang tahun, dan pelaksanaan kerja penyelenggaraan secara berkala adalah tertakluk pada kelulusan peruntukan daripada Kementerian Kewangan. Terima kasih. Saya jemput soalan tambahan pertama. Terima kasih Berhormat Menteri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Jeli dan Grid yang mengikut semakan saya telah beberapa kali membangkitkan isu ini di Parlimen. Tetapi saya mewakili rakyat Kelantan khususnya dan juga mereka yang berada di timur dan utara Semenanjung bertanggungjawab untuk bangkitkan hal ini. Jika mengikut fakta-fakta yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, sepatutnya isu-isu penyelenggaraan jalan ini tidak timbul. Tetapi realiti berlaku pada hari ini, jalan begitu berlubang, dan hari ini juga boleh kita tengok bagaimana laluan ataupun line putih, garisan putih-putih hampir tidak kelihatan. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik peruntukan yang begitu banyak ini, dan apakah jangka masa jangka masa panjang pihak kementerian untuk melebarkan jalan ini, dan di samping itu untuk membuat tar semula keseluruhannya daripada Grid ke Jeli yang mengikut apa yang disebut oleh Berhormat Menteri tadi ialah sebanyak lebih kurang 40 lebih kilometer. Terima kasih Berhormat Menteri. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Untuk makluman Yang Ahli Berhormat Pasir Mas, sama ada jalan itu akan dibaru muka ataupun reconstruction dengan izin, bergantung dengan salah satunya ialah the traffic study. Dan berdasarkan aliran trafik di kawasan ini, ianya masih berada dalam tahap A, maknanya tiada berlaku kesakan, jalan agak lancar dan sebagainya. Sebab itu ianya tertakluk kepada program apa dikatakan rutin, kerja-kerja rutin dan berkala pavement yang kita lakukan. Dan cuma the reconstruction, sama ada kita akan buat baru jalan tersebut, reconstruction, bergantung pula dengan peruntukan. Untuk kawasan sebelah Jeli saja, kita sudah anggarkan kalau kita nak buat baru jalan tersebut, sudah pasti ianya sudah lama tak dilaksanakan, sebab jalan ini dibina dalam tahun 1970-an. Ianya akan makan belanja yang begitu besar. Sebab itu dalam perancangan jangka panjang, apa yang kita nak kemukakan kepada EPU
ialah untuk berbincang bagaimana kita dapat peruntukan yang lebih supaya kita dapat membuat reconstruction jalan tersebut supaya ianya dapat dibaru muka dan keadaan jalan yang lebih baik. Manakala kerja-kerja penyelenggaraan biasa ini berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Maknanya kita tiap-tiap kali memang ada memberi peruntukan yang saya katakan tadi 900 lebih ribu adalah untuk kerja-kerja rutin, manakala kerja-kerja payment dan bukan payment bergantung dengan peruntukan yang ada. Dan kalau kita melihat jalan ini, katakan jalan terlalu teruk, tidak juga. Tapi ianya masih selamat digunakan. Mungkin keselesaan kurang sikit, tapi kita pastikan bahawa lubang-lubang besar memang tidak akan berlaku. Kita akan membuat tampalan dan sebagainya. Itu memang ada peruntukan yang kita laksanakan. Cuma yang diharapkan oleh Yang Berhormat untuk membuat baru jalan tersebut, reconstruction, ianya bergantung dengan peruntukan yang lebih besar. Sebab kita memerlukan lebih kurang 120 juta saja untuk di salah satu tempat di mana cerun dulu yang agak runtuh dan sebagainya, walaupun keadaan selamat, tapi kalau kita nak reconstruct kawasan tu saja pun dah makan 120 juta ringgit. Sudah pasti peruntukan adalah salah satu cabaran, apatah lagi dalam keadaan kita berdepan dengan ekonomi sekarang ini dengan COVID dan sebagainya. Kita akan tetap mengemukakan permohonan ini kepada EPU untuk mendapat peruntukan yang lebih supaya kita boleh membuat baru jalan-jalan tersebut. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Yang Berhormat Pokok Sedang. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Bapak Menteri. Baru-baru ini ada ditular tentang kejadian gajah mengamuk di jalan tersebut, jalan area tersebut, merempuh kereta dan sebagainya. Jadi ini sangat berbahaya kepada lalu lintas. Adakah kerajaan kementerian bercadang untuk membuat satu jejantas bagi peluang untuk haiwan-haiwan liar ini melintas macam mana yang berlaku yang dibuat di Port Dickson dan juga di Belgium? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat, untuk kawasan ini agak mencabar. Pertama sekali kawasannya bergunung ganang, jalan juga berliku. Apa yang kita laksanakan sekarang ini ialah memberi tanda ingatan ataupun tanda amaran tempat-tempat yang biasanya menjadi laluan haiwan-haiwan liar di kawasan tersebut. Itu memang kita berikan. Kalau nak membuat jambatan, satu kosnya, dan kita tahu bahawa kalau dari segi haiwan liar ini, gajah misalnya, laluannya memang sentiasa melalui kawasan tersebut. Sama ada ianya akan menaikkan, kalau dibuat jambatan akan nak ikut jambatan ataupun tidak, itu menjadi cabaran kepada kita. Sebab itu kita kena perlu bekerja bersama dengan Jabatan Penghilitan untuk membuat kajian seperti mana kita membuat di Central Spine Road, ada laluan haiwan memang disediakan di bawah laluan jejambat yang kita benakan, di mana ada diperuntukkan untuk laluan binatang liar dan sebagainya. Tapi di kawasan highway ini ianya agak mencabar disebabkan bentuk muka bumi. Ianya mungkin kita boleh mengkaji bersama dengan Kementerian Sumber Asli untuk mengkaji bagaimana ianya boleh dilaksanakan. Tapi saya rasa pendapat peribadi saya ianya agak mencabar pada masa ini. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Goping. Terima kasih Yang di-Pertua. Goping minta Perdana Menteri menyatakan jumlah pengguna aplikasi MySejahtera dan setakat mana aplikasi tersebut membantu untuk mengawal pandemik COVID-19. Sekian. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada YB Goping bertanya soalan yang disebutkan tadi. Aplikasi MySejahtera dibangunkan oleh kerajaan berdasarkan kepada keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia yang memerlukan kerjasama komuniti untuk membantu mengawal penularan wabak COVID-19. Aplikasi ini dibangunkan melalui kerjasama strategik di antara KKM, MKN di Jabatan Perdana Menteri, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Setakat 16 Ogos 2020,
Jumlah pengguna berdaftar aplikasi Mas Sejahtera adalah seramai 15.1 juta orang. Aplikasi ini dapat membantu kerajaan mengesan pesakit COVID-19 melalui fungsi penilaian kesihatan sendiri. Pengguna perlu menjawab soalan-soalan berhubung keadaan kesihatan dan maklumat perjalanan mereka sewaktu mula-mula menggunakan aplikasi tersebut mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pengguna seterusnya perlu mengemaskini keadaan kesihatan dan maklumat perjalanan mereka dari semasa ke semasa untuk mengetahui risiko mereka terhadap COVID-19. Selain itu, terdapat banyak fungsi lain seperti hotspot tracker dan statistik terkini, perkhidmatan kesihatan digital dan lain-lain lagi di dalam aplikasi MySejahtera. Untuk makluman ahli yang berhormat Gopeng, aplikasi MySejahtera juga membantu mengesan kontak rapat bagi pesakit COVID-19 melalui makluman pengimbasan kod QR premis yang dilakukan oleh pengguna-pengguna MySejahtera, dan versi MySejahtera terkini juga membolehkan pengguna merekodkan tanggungan mereka semasa mengimbas kod QR, dan ini dapat memastikan setiap pelanggan di sebuah premis perniagaan dapat direkodkan. Setakat 16 Ogos 2020, seramai 322 pesakit COVID-19 iaitu 3.4% dari jumlah 9,200 kes COVID-19 telah berjaya dikesan melalui aplikasi MySejahtera. Bagi tujuan pengesahan kontak pula, pencarian kontrak secara cepat dapat dilakukan melalui MySejahtera dan jumlah kontak yang dikesan adalah bergantung kepada kes COVID-19. Ini membuktikan bahawa aplikasi ini dapat membantu kerajaan dalam mengawal penularan wabak COVID-19 melalui peranan yang sama-sama dimainkan oleh kita semua. Justru, saya mengambil kesempatan pagi ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat dan pemilik premis perniagaan yang telah menggunakan aplikasi MySejahtera dan berharap aplikasi ini dapat diperluaskan bagi penggunaannya oleh semua pihak dengan semangat kita jaga kita. Sekian, terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut dan tahniah saya ucapkan kepada Kementerian untuk membangunkan MySejahtera dan juga Kerajaan Negeri Selangor dengan membangunkan selangkah, dan pasti aplikasi tersebut membantu untuk pengesanan kontak bukan secara lapisan pertama tetapi lapisan seterusnya, kontak rapat kepada kontak berterusan. Soalan saya, apakah kekangan yang dihadapi semasa pelaksanaan? Kerana sehingga kini kita masih dapat banyak premis yang guna pen dan kertas untuk catatan di mana rekodnya adalah diragui. Dan kedua, kita juga lihat masih ada jangkitan generasi ketiga, khususnya di kluster Siwa Gangga dan di kluster Tawa di Kedah, di mana jangkitan juga berlaku di sebuah sekolah di Kulim, di mana seorang guru dan 3 murid telah dijangkiti oleh virus. Jadi apakah kekangan yang dihadapi oleh Kementerian dan Kerajaan? Sekian. Menteri, silakan. YB Gopeng, Datuk Yang Pertua, kalau kita lihat MySejahtera antara usaha-usaha kita untuk menggalakkan satu budaya baru. Dan kita sedang membangunkan dan menyedarkan seluruh masyarakat bahawa pentingnya bekerjasama dengan kerajaan. Kita dalam peringkat membangunkan usaha ini. Antara lain kita akan cuba mewajibkan contoh premis-premis tertentu untuk menggunakan MySejahtera. Tidak lagi menggunakan secara manual mengisi borang dan sebagainya. Kalau kita memberi empowerment kepada mereka ini dengan kerjasama mereka. Contoh, kalau seseorang nak masuk premis, hari ini dia ada 2 option. Satu mengisi borang, satu lagi MySejahtera. Dan kita sedang mengkaji dan berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara dan juga dengan di AG Office sama ada kita boleh enforce this as a law. Jadi kalau kita lihat, kita lebih mahu menggalakkan supaya premis ini apabila mendaftar untuk dibuka, untuk ada kaedah MySejahtera untuk membenarkan sesiapa sahaja yang masuk ke situ tidak perlu mengisi borang tapi menggunakan MySejahtera application. Tapi kita tidak, orang kata itu, tidak menidakkan penggunaan borang. Jadi ini adalah proses membangunkan budaya baru yang seperti yang kita tahu, kita sedang membawa berbagai kaedah untuk memastikan apa saja bentuk pemudah cara
dari yang kita boleh bawa kepada komuniti untuk bekerjasama dengan kerajaan untuk membantu menular COVID-19. Dari segi Siva Gangga, kluster Siva Gangga, saya tidak ada data yang tepat. Saya akan jawab secara bertulis jika perlu. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan kedua, Bandar Kuching. Bandar Kuching. Terima kasih YB Menteri atas jawapan tadi. Saya sebenarnya ada dua soalan. Sebenarnya bagi saya, halangan yang terbesar adalah disebabkan kerisauan tentang data security tersebut. Jadi soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan satu polisi atau undang-undang? Mungkin selepas pandemik ini habis, data-data yang dikumpulkan tersebut akan di-delete atau di-remove kerana banyak rakyat yang bimbang data-data disimpan dan disalahgunakan oleh beberapa pihak maupun kerajaan. Itu soalan pertama. Soalan kedua lebih kepada Kementerian Kesihatan. Jadi sila YB Menteri menjawab soalan pertama. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Benarkan saya menjawab soalan nombor 2 ini. Kalau kita lihat hari-hari ini, apa saja aplikasi yang melibatkan penggunaan data, kita membuat selalunya menyebut tentang PDPA ataupun data protection, dan itu nampaknya menjadi satu kekangan untuk kita lebih mahu menggunakan data. Tapi kita kena ingat, kita ada undang-undang Personal Data Protection Act. Sesiapa saja yang orang kata tu mengambil maklumat peribadi dan mengeluarkan maklumat itu, dia subject to law. Dia tertakluk kepada undang-undang. Ini yang penting. Jadi kalau kita terus menggunakan excuse oleh kerana PDPA, kita tidak mahu menggunakan kaedah berkongsi data, maka perkembangan atau pembangunan apa segala bentuk akan terkekang. Contohnya Mas Sejahtera, kita ada maklumat. Ini adalah dibendung dengan adanya PDPA. Seseorang yang mengeluarkan maklumat pribadi contohnya are subject to loss. Ini adalah orang kata permekasaan kita sendiri dari sudut security dan sebagainya untuk memastikan maklumat pribadi tidak dikongsi ramai secara berleluasa. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Boleh saya tambah sikit? Satu kebimbangan adalah seperti kita lihat semalam, di mana rahsia militeri kita didedahkan kepada laman web semalam di Singapura. Ada satu laporan. Jadi ini satu kebimbangan yang benar-benar wujud. Jadi kita kena haruslah mengambil perhatian. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, perkara ini kita ambil maklum. Saya sebutkan tadi, kita akan terus membangunkan keupayaan kita dari sudut membendung ketirisan ataupun maklumat yang keluar daripada yang sepatutnya dibendung. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kemaman. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Kemaman meminta Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan secara terperinci rangka, pelan dan rancangan kajian rintis pembangunan wakaf infrastruktur air di negara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang Pertua, saya memulakan menjawab soalan ini dengan memetik suatu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang yang beriman, nafkahkanlah apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Untuk makluman yang berhormat, bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air komited untuk memastikan rakyat sentiasa mempunyai akses kepada bekalan air bersih. Komitmen kita dapat dengan menyediakan projek-projek bekalan air sama ada melalui kaedah pinjaman maupun geran. Namun begitu, penyediaan peruntukan yang mencukupi bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar perlu terus diberi perhatian untuk memastikan pembangunan sosioekonomi yang terangkum dapat direalisasikan demi kesejahteraan bersama. Sehubungan dengan itu, perbincangan dan kerjasama di antara KASA dan KPLB sentiasa diwujudkan bagi memastikan bekalan air bersih dapat disalurkan kepada rakyat seluruhnya. Sebagai alternatif kepada model pembiayaan projek bekalan air sedia ada, KASA telah memulakan usaha mewujudkan tabung wakaf air nasional atau ringkasnya wakaf air. Untuk makluman semua, wakaf air ialah suatu konsep pembiayaan yang daripada pendanaan awam yang bertujuan bagi mewujudkan akses rakyat luar bandar kepada sumber pembiayaan bekalan air yang mudah dan cepat serta mampan.
Wakaf air yang dijujukkan ini mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, kita menerima sumbangan dalam bentuk tunai daripada individu atau syarikat dengan niat untuk wakaf air melalui akaun yang dikhaskan untuk wakaf air. Yang kedua, menguruskan sumbangan dana berdasarkan ruang lingkup perbelanjaan yang ditetapkan melalui kaedah yang sistematik, telus dan berintegriti serta berorientasikan keperluan pengguna. Dan yang ketiga, membiayai pelaksanaan projek infrastruktur bekalan air berskala kecil yang dianggarkan tidak melebihi RM50,000. Contohnya projek penggalian perigi, pembelian peralatan seperti pam, penyelenggaraan, pemasangan paip, sambungan ke rumah, termasuk juga penyediaan mini dam dan tangki-tangki simpanan supaya memastikan penduduk mendapat bekalan air walaupun di musim kemarau. Untuk makluman semua, kita kini berhadapan dengan suatu masalah iaitu di mana penerokaan hutan-hutan menyebabkan sumber air bukit yang semakin berkurangan pada musim kemarau. Lantaran itu, wakaf air merupakan salah satu di antara alternatif bagi menyelesaikan masalah tersebut. KASA sedang dalam proses untuk memuktamadkan model tadbir urus wakaf air dengan melakukan kerjasama dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Dan sebagai langkah bagi merealisasikan penubuhan wakaf air, rangkaian pelan tindakan berikut sedang dilaksanakan bagi pihak kementerian. Yang pertama ialah menubuhkan suatu task force penubuhan tabung wakaf air nasional bagi meneliti konsep dan mencadangkan struktur pentadbir urus yang efektif, berkesan dan selaras dengan peraturan serta undang-undang yang berkuat kuasa. Yang kedua, membangunkan struktur tadbir urus dan mekanisme pelaksanaan wakaf air. Dan yang tiga, pelaksanaan pelan komunikasi bagi mempromosi wakaf air kepada orang awam. Kita menjangkakan projek ini akan kita lancarkan pada bulan September dan projek pertama akan kita mulakan insya-Allah dalam bulan Disember pada tahun ini. Terima kasih. Datuk Yang Tuan. Soalan tambah pertama. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Menteri dan Datuk Seri Yang Ketua. Saya mengucapkan tahniah di atas inisiatif yang besar yang diambil oleh pihak kementerian bagi membangunkan wakaf air di negara ini. Saya pandangan selain daripada mengukuhkan industri air negara, ia juga merupakan satu langkah baik bagi mengetengahkan instrumen wakaf yang menjadi trust kepada ekonomi Islam. Soalan saya, sejauh manakah rancangan KASA untuk mempelawa penglibatan sektor swasta di bawah Corporate Social Responsibility CSR dalam projek wakaf air ini, dan dalam masa yang sama bagaimanakah KASA akan memastikan agihan wakaf air ini nanti dapat dilaksanakan secara telus dan sampai kepada sasaran yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Terima kasih. Yang Berhormat. Untuk makluman, kita menyedari bahawa wakaf ini salah satu di antara instrumen penting dalam membangunkan ekonomi rakyat dan penglibatan orang awam. Lantaran itu, kita telah pun mengadakan perbincangan awal dengan Yayasan Wakaf Malaysia bagi memastikan penglibatan dan sumbangan daripada pelbagai pihak termasuk agensi-agensi swasta. Untuk makluman, di antara mekanisme yang kita sedang susun ialah supaya mereka yang wakaf dalam bentuk CSR kepada Yayasan Wakaf Air Negara juga diberi beberapa pelepasan cukai sebagaimana yang telah pun ada di bawah Yayasan Wakaf Malaysia. Dan kita jangka dengan cara ini dia akan menggalakkan masyarakat turut menyumbang dan manfaatnya dapat kita gunakan kepada semua pihak, sama ada orang Islam ataupun masyarakat bukan Islam. Untuk memastikan bahawa agihan dapat dilaksanakan dengan cara teratur dan sampai pada kumpulan sasar, kita melaksanakan beberapa kaedah dalam penyusunan jawatankuasa, teknikal penilaian dan agihan yang kita wujudkan bagi memastikan semua permohonan-permohonan dapat kita proses dan suatu penelitian sebuah jawatankuasa dibuat bagi memastikan permohonan tersebut bertepatan dengan kerangka wakaf air negara. Di samping itu, kita juga telah pun dalam melakukan perbincangan dengan Yayasan Wakaf Malaysia supaya setiap sumbangan-sumbangan dapat kita highlight kepada orang awam dan mereka tahu di mana sumbangan wakaf tersebut disalurkan dan berapa kos setiap projek yang kita buat.
Dengan cara ini kita yakin dia akan menggalakkan orang ramai untuk turut menyumbang, di samping kita telus dalam semua projek-projek sumbangan wakaf ini dengan cara yang teratur, tersusun, dan kita yakin dengan urusan dengan cara ini kita akan memastikan ianya berjalan mengikut peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Terima kasih. Hang Tuan Jaya. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian atas inisiatif wakaf air ini yang sangat baik untuk penduduk di Malaysia yang bermasalah dengan bekalan air bersih, khususnya di kawasan luar bandar. Soalan saya ialah sejauh mana wakaf air ini boleh diambil bahagian oleh orang-orang bukan Islam, sama ada sebagai penyumbang maupun sebagai penerima manfaat. Mohon penjelasan Menteri. Silakan Menteri. Terima kasih. Sebagaimana yang saya maklum bahawa sebenarnya kita menggalakkan semua pihak untuk menyumbang kepada dana wakaf. Walaupun kaedah wakaf ni ialah bagi orang Islam, tetapi kita menggalakkan juga orang bukan Islam untuk menyumbang. Dan di waktu yang sama, sumbangan atau manfaat daripada tabung wakaf ini akan kita gunakan kepada seluruh masyarakat, tak kira Islam atau bukan Islam, dan kita letakkan tumpuan utama ialah di kawasan-kawasan luar bandar yang mereka payah untuk dapat bekalan air bersih yang terawat. Walaupun melalui Nahrim dan beberapa agensi di bawah kementerian dan kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan sebagainya, kita akan pastikan bahawa air tersebut ialah air yang selamat untuk diminum dan diguna oleh penduduk. Dan kita alu-alukan penyertaan daripada pelbagai pihak bila kami lancarkan pada bulan September nanti, dan insya-Allah mudah-mudahan dia menjadi suatu inisiatif yang baik. Suka saya maklum sedikit dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa sejarah wakaf air ini bermula di zaman Rasulullah bila Sayyidina Osman bin Affan mewakafkan satu telaga yang dapat dimanfaatkan oleh semua penduduk yang ada di Madinah pada waktu itu. Dan zaman Kerajaan Osmaniyah, dana wakaf ini telah pun berjaya membangunkan sistem pendidikan, perumahan, kesihatan, keagamaan dan sosial. Dia menjadi salah satu instrumen penting bagi membantu supaya mengurangkan pergantungan dana daripada pihak kerajaan semata-mata. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu-waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini. Terima kasih, Yang Berhormat. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Luka Nisman bin Awang Sauni. Silakan. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan Sibuti nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Seputi. Terusir Yang Di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjalankan kajian kesediaan murid dalam pembelajaran secara dalam talian pada 28 Mac sehingga 2 April 2020. Dapatan kajian menunjukkan 6% murid memiliki komputer peribadi, 9.3% murid memiliki komputer riba, 5.8% murid memiliki tablet dan 46.5% murid memiliki telefon pintar. Di samping itu, terdapat juga murid yang memiliki lebih daripada satu peranti bagi kegunaan pembelajaran secara dalam talian. Namun, dalam masa yang sama, masih terdapat 36.9% murid tidak mempunyai sebarang peranti bagi membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Dapatan ini menunjukkan bahawa sebahagian besar murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian dengan berkesan kerana tidak memiliki peranti yang bersesuaian. Di samping itu, terdapat juga kekangan dalam akses kepada internet. Keadaan ini menyebabkan pembelajaran tidak dapat berlaku secara menyeluruh dan seragam kepada semua murid. Walau bagaimanapun, apabila semua sekolah telah dibuka sepenuhnya pada 3 Ogos 2020, semua murid telah dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan model pembukaan sekolah secara penggiliran, home-based learning masih dilaksanakan bagi memastikan semua murid dapat mengikuti pembelajaran. Pelaksanaan kaedah ini merupakan kesinambungan daripada pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, iaitu guru memberi tugasan secara berstruktur.
Selain daripada itu, KPM juga sentiasa berusaha untuk memastikan semua murid mendapat akses pembelajaran secara seragam, termasuk juga murid di kawasan luar bandar dan pedalaman serta kumpulan murid P40. Bagi membantu kumpulan murid yang tidak mempunyai akses kepada talian internet dan alat peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, home-based learning turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan, rancangan radio pendidikan dan serahan bahan pembelajaran kepada murid. Secara keseluruhan, KPM menyedari bahawa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan home-based learning yang menyebabkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian agak terhad berbanding kaedah secara perskemuka. Oleh demikian, antara perkara utama yang dilaksanakan apabila sekolah dibuka semula ialah guru menilai tahap penguasaan murid. Seterusnya, guru mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan murid sekurang-kurangnya mencapai tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran yang diikuti. KPM akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan kaedah home-based learning dari semasa ke semasa. Buat masa ini, KPM sedang merangka strategi pelaksanaan yang komprehensif dalam memperkasa pendidikan digital, termasuk pelaksanaan home-based learning. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan. Dan juga terima kasih Timbalan Menteri atas kajian yang telah dilaksanakan. Persoalan yang timbul adalah semenjak pandemik COVID-19 ini, kita dapat lihat bahawa sesi persekolahan sangat banyak melibatkan fungsi digital, dan juga saya dapat melihat berkenaan isu jurang digital dan juga kemiskinan digital poverty di kalangan masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar. Saya ingin mengajukan soalan tambahan berkaitan, adakah kerajaan akan mencadangkan ataupun mewujudkan satu skim pinjaman khusus bagi golongan B40 ataupun pelajar luar bandar bagi membekalkan peralatan ICT bagi membolehkan pelajar-pelajar menjalankan pembelajaran, dan juga apakah langkah-langkah kerajaan untuk mewujudkan satu plan komprehensif bersama Kementerian Komunikasi bagi mewujudkan talian telekomunikasi bagi pembangunan sekolah daif di Sabah dan juga Sarawak. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih kepada Si Puteri yang begitu prihatin dalam hal ini. Tuan Sri Yang di-Pertua, di antara usaha yang telah dilakukan oleh KPM untuk menambah baik ekosistem pelaksanaan pendidikan digital, termasuklah KPM dengan kerjasama Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri telah memasukkan inisiatif bagi menambah baik pelaksanaan pendidikan digital dalam kajian IR 4.0 dan Pelan Pembangunan Ekonomi Digital. Selain daripada itu, KPM sedang mengubah model pelaksanaan home-based learning sebagai panduan kepada guru-guru. Ketiga, KPM bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk menambah waktu siaran rancangan TV pendidikan. Dan KPM sedang membimbing guru dalam memperkasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran menggunakan berbagai aplikasi yang terkini. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya menjemput Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Terima kasih Datuk Speaker. Masalah pelajar luar bandar bukan hanya soal peralatan, tetapi juga soal quality connectivity. Soalan saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, bolehkah kepada Dewan dimaklumkan status kontrak YTL yang merangkumi Bestarinet, Frog VLE dan juga menara-menara pencawang? Apakah status sekarang diteruskan ataupun tidak? Dan yang kedua, status pencawang milik YTL di sekolah-sekolah milik KPM. Apakah terma-terma telah disemak semula kerana terma yang ada jelas menguntungkan YTL? Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat,
projek untuk Bestari Net tidak diteruskan. Itu yang pertama. Keduanya, untuk maklumat yang lain akan saya sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Sim Zin. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. 2-3 orang boleh Bayan Baru cari. Sama-sama mendaki Bukit Bendera. Bilangan pekerja gig boleh MOT cari agar kebajikan mereka terpelihara. Soalan Bayan Baru nombor 2. Terima kasih. Yang berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Ketua. Terima kasih Bayan Baru. Untuk makluman ahli yang berhormat, gig ekonomi adalah merujuk kepada pasaran kerja kontrak jangka pendek atau kerja bebas yang dilakukan oleh individu dengan dipacu teknologi digital. Ia membolehkan rakyat bekerja secara fleksibel dari segi masa dan tempat tanpa perlu terikat dengan lokasi tertentu sebagai pejabat. Aplikasi mendapatkan perkhidmatan kenderaan perkhidmatan awam e-hailing misalnya adalah merupakan salah satu aplikasi digital yang telah dimanfaatkan rakyat untuk bekerja sebagai pemandu kenderaan perkhidmatan awam menerusi platform atas talian berkenaan. Di antara tahun 2018 hingga 2020, dianggarkan lebih daripada 200,000 individu telah mendaftar sebagai pemandu e-hailing, di mana kebanyakannya adalah merupakan individu atau pemandu yang hanya menjalankan perkhidmatan secara separuh masa atau secara casual sahaja. Mulai Julai 2019, penguatkuasaan ke atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ke atas perkhidmatan e-hailing telah dilaksanakan. Antara lain, semua kenderaan yang digunakan sebagai kenderaan e-hailing serta syarikat-syarikat yang menyediakan perniagaan pengantaraan perlu didaftar dan dilesenkan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Akta 715. Berdasarkan data pendaftaran semasa, lebih daripada 100,000 orang rakyat Malaysia adalah pendaftar sebagai pemandu perkhidmatan e-hailing menerusi pelbagai aplikasi perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh 45 syarikat e-hailing berdaftar di seluruh negara. Pada masa ini, syarikat perkhidmatan e-hailing hanyalah dibenarkan untuk mengangkut orang, yakni penumpang sahaja. Perkhidmatan menghantar barangan, yakni parcel, menerusi lesen pengantaran perkhidmatan e-hailing adalah tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengangkutan dalam masa ini sedang dalam proses mengawal selia dan menyediakan peraturan-peraturan pendaftaran dan perlesenan ke atas industri perkhidmatan penghantaran barangan parcel menggunakan kenderaan motosikal di Malaysia. Perkhidmatan ini kelak akan dilesenkan berdasarkan peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Akta 715 dan Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan 1987 Akta 334 selain mematuhi apa-apa peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333. Kementerian akan menamakan perkhidmatan kenderaan barangan menggunakan motosikal ini sebagai parcel hailing atau P-hailing. Ianya bertujuan membezakan daripada perkhidmatan e-hailing, iaitu perkhidmatan kenderaan perkhidmatan awam menggunakan kenderaan motor yang muatan duduknya 4 orang dan tidak lebih daripada 11 orang, termasuk pemandu. Dalam hubungan ini, perlu ditekankan bahawa cadangan untuk mengawal selia sektor perkhidmatan ini bukanlah bertujuan meningkatkan hasil kerajaan atau mewujudkan lapisan birokrasi yang tidak perlu. Sebaliknya, ianya bertujuan untuk memastikan tahap keselamatan pengguna jalan raya dan keselamatan pengoperasian, membantu mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan mampan seterusnya menyumbang ke arah menjaga kebajikan pengguna dan perniagaan. Menerusi pengawal seliaan dan penetapan peraturan pelesenan, satu persekitaran perkhidmatan yang berdaya saing tinggi, kondusif dan selamat dapat disediakan. Bukan sahaja kepada pihak syarikat, tetapi yang paling utama ialah kepada pekerja dan pelanggan kelak.
Peluang-peluang pekerjaan akan dapat disediakan dalam suasana yang mematuhi dan dilindungi oleh undang-undang, terutamanya dalam hal melibatkan kebajikan dan kesejahteraan pekerja serta orang ramai. Golongan berpendapatan rendah terutamanya dalam kumpulan B40 akan berpeluang mendapat pekerjaan dalam industri yang terkawal, seterusnya meningkatkan tahap sosioekonomi dan kualiti kehidupan mereka, insya-Allah. Proses membangunkan peraturan dan syarat-syarat berkaitan mengawal seliaan industri perkhidmatan P-hailing ini sedang berjalan dan dijangka akan dimuktamadkan sebelum akhir tahun 2020 ini. Tarikh kuat kuasa sebarang peraturan atau syarat terbabit adalah bergantung kepada tempoh semua aktiviti membangunkan peraturan dan syarat-syarat terlibat dimuktamadkan dan akan dimaklumkan kemudian oleh Kementerian Pengangkutan. Sekian, terima kasih. Menteri, jawapan panjang sangat. Tolong ikut masa, ramai lagi nak tanya soalan. Silakan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih kepada Timbalan Menteri. Rakyat Malaysia ni terhutang budi kepada semua pekerja-pekerja e-hailing dan juga e-parcel, parcel hailing semua semasa COVID ini. Dan Bayan Baru ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua gig ekonomi, pekerja-pekerja gig ekonomi ini semasa PKP, ya. Saya juga amat berbesar hati bahawa kementerian sedang cuba memperbaiki semua ini dan haruslah bahawa ada engagement dengan pekerja-pekerja tersebut. So soalan saya adalah pekerja e-hailing, Grab dan e-parcel hailing ni amat terdedah kepada kemalangan jalan raya. Berapakah kes kemalangan jalan raya yang melibatkan pekerja-pekerja gig ini sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020? Soalan kedua adalah pekerja gig ekonomi ini, mereka bukan pekerja konvensional. Mereka tidak mempunyai medical insurance, EPF, pension atau benefits yang diberi oleh syarikat. Apabila syarikat besar seperti Grab dan juga Foodpanda mendapat keuntungan yang besar, gaji pekerja tidak naik saban tahun, ya. Jadi apakah polisi kerajaan untuk menjaga kepentingan dan kebajikan pekerja-pekerja ini? Terima kasih. Timbalan Menteri, silakan. Terima kasih Bayan Baru. Bagi soalan pertama iaitu tentang kemalangan yang berlaku, saya tak ada maklumat yang secara detail, tetapi saya akan beri Bayan Baru dengan jawapan secara bertulis untuk jumlah kemalangan yang involving. Dia bukan hanya Grab, banyak lagi, ada 45 syarikat IHO di seluruh negara, akan dijawab secara bertulis. Tentang apakah cara untuk membantu mereka. Jadi pada masa ini sebenarnya memang kerajaan sudah pun dalam penyediaan peraturan untuk P-hailing ini khususnya, kita sedang pun menguatkuasakan, iaitu antara yang dikonsider dalam penyediaan ialah tentang mereka mungkin diberikan lisen PSB dan juga dikenakan insurans dan juga memastikan kesihatan dan sebagainya. Dan mungkin bagi syarikat-syarikat besar, mungkin mereka juga sesiapa di kalangan pemandu-pemandu mereka ini, mereka should consider to upgrade the service and the safety of their pemandu. Dan seterusnya juga ialah tentang mereka ini juga pada masa ini boleh mencarum di bawah SOKSO, iaitu as low as RM13 sebulan. Ini untuk memastikan to cover themselves jika berlaku apa-apa kemalangan dan sebagainya. Dan ini adalah di antara cara kita kerajaan untuk membantu mereka. Dan satu lagi ialah iaitu sempena dengan bulan Merdeka ini, masa ini Kementerian Pengangkutan JPJ khususnya, kita memberikan diskaun sebanyak 70% kepada saman-saman. Sebab kita berharap dengan adanya diskaun ini juga, especially pemuda, anak-anak muda kita yang ingin berkecimpung dalam e-hailing atau P-hailing ini, ambillah peluang ini juga untuk settle saman yang as low as diskaun 70% supaya mereka tidak sinaraikan hitam, supaya mereka juga dapat turut serta dalam P-hailing dan e-hailing yang ada sekarang ini, especially P-hailing ini yang bermotosikal ini. Rasanya ini adalah peluang yang terbaik untuk mereka berkecimpung dalam untuk uplift dia sosioekonomi. Terima kasih. Speaker. Yang Berhormat Pasir Putih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan juga Datuk Menteri.
berkenaan dengan penggunaan e-hailing ataupun P-hailing, kita lihat di sana berlaku penyalahgunaan kepada kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Maka soalan saya, sejauh mana kepemantauan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan dan akan dibuat selepas daripada ini, kerana isu ini dia tidak berhenti. Dan yang keduanya, syarikat-syarikat yang mengurus isu ini semakin hari semakin banyak, sehingga kita melihat rungutan daripada pekerja-pekerja ini yang sudah hampir terjejas kerana saingan yang begitu banyak. Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Soalan yang diutarakan, pertama sekali juga saya mengambil kesempatan ini. Tadi saya tak sempat jawab yang di-Pertua. Saya kita juga memang kerajaan dan Kementerian Pengangkutan juga mengucapkan terima kasih kepada semua pengusaha-pengusaha e-hailing, P-hailing, walaupun mereka belum lagi berdaftar semasa Covid. Mereka telah pun memainkan peranan dalam menghantar barang makan dan sebagainya kepada semua yang telah membuat order di mana pergerakan kita adalah terhad pada masa tersebut. Jadi apa yang disoal tadi iaitu tentang penyalahgunaan ini, memang kita akui semasa PKP yang telah lalu ada di antara mereka yang telah pun didapati dalam roadblock, yang telah pun membawa barang-barang yang terlarang, yang dilapis dengan roti telur, roti ini penghantar makanan. Jadi itu adalah yang secara tak langsung ianya telah pun memberitahu kepada kita, memang nampak memang akan ada penyalahgunaan. Tetapi apa yang berlaku itu pada masa Covid itu, kita telah mengambil pelajaran dari sana. Artinya di sini dalam kita menyediakan peraturan untuk P-hailing ini, sudah pasti semua perkara ini akan difikirkan dan menjadi contoh bagaimana kita nak mengetatkan, menguatkuasakan, memastikan ianya tidak disalahgunakan. Dan keduanya tentang syarikat-syarikat sekarang ini, kita pun tahu memang e-hailing is a flourishing business. Dan pada mulanya sebelum ada penguatkuasaan APAD hari itu, yang mendaftar mencecah 200,000. Tetapi bila dah penguatkuasaan dalam 2019 diadakan, it drops to around 100,000+ only. Sebab banyak penguatkuasaan untuk menyeimbangkan dengan operasi taksi. Dan sekarang ini juga pada mesin memanglah persaingan itu akan tetap, persaingan yang sihat akan berlaku pada masa inilah, ya. Dan saya rasa adalah disuarankan kepada syarikat-syarikat e-hailing yang ingin mendaftar to make sure your service dengan izin is uplifted, service berilah servis yang terbaik. Sebab sekarang ini money untuk servis yang terbaik itu yang kena kira sekarang ini. Dan juga keselamatan. Semua perkara inilah kena buat demi untuk persaingan begini. Kita tak boleh nak kontrol mereka. Janji mereka memenuhi syarat, mengikut peraturan dan sebagainya. And besides that, dengan izin, your service mestilah dipertingkatkan untuk memastikan siapa yang memberikan servis terbaik sudah pastinya akan menarik lebih ramai pelanggan. Dan saya anggap perkara ini adalah satu persaingan yang sihat, yang mesti ditanam dalam pengusaha-pengusaha ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar bin Haji Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan saya nombor 3. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Ibu-Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Farid. Tuan Ibu-Ketua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, sumbangan dana bagi akaun amanah industri bekalan elektrik AAIBE adalah daripada sumbangan tahunan pencana elektrik yang menyumbang 1% daripada jumlah hasil pendapatan tahunan yang telah diaudit selepas ditolak kos bahan api. Jumlah sumbangan tahunan adalah sekitar 60 hingga 90 juta. AAIBE sebenarnya tidak mendapat sebarang peruntukan tahunan daripada Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, unit ini bergantung kepada sumbangan tahunan industri penjenaan tenaga yang terlibat dalam industri bekalan elektrik. Dana-dana ini telah disalur bagi melaksanakan program-program antaranya sebagai berikut. 1. Bekalan elektrik luar bandar. Ia dilaksanakan sehingga 2018. Menjalankan kerja-kerja pendidikan dan pembangunan R&D bagi industri bekalan elektrik, termasuk R&D bagi pembangunan sumber-sumber tenaga baru dan tenaga boleh baru.
Kita juga mengadakan latihan dan pendidikan bagi pembangunan sumber manusia untuk sektor elektrik, penggalakan kecekapan pengguna elektrik, pembangunan dan promosi industri bekal elektrik dan pengurusan impak tarif elektrik. Melalui pelaksanaan program-program ini, ia telah memenuhi tujuan penubuhan dana ini untuk membangunkan industri bekal elektrik yang beri manfaat secara langsung pada rakyat. Terima kasih. Terima Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Dana AAIBE ini sebenarnya bukan semua tahu. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, perincian projek yang dilaksanakan sehingga kini berdasarkan surat ikatan amanah, dan berapakah jumlah tunggakan yang patut diterima oleh AAIBE sejak Mac 2020, dan apakah usaha yang dilaksanakan bagi mempercepatkan proses pembayaran tunggakan AAIBE ini, dan apakah punca berlakunya tunggakan AAIBE ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Panjang soalannya, panjang juga jawapannya. Yang Berhormat Farid, terima kasih kerana membangkitkan persoalan berkenaan. Untuk makluman, Ekor Amanah Industri Bekal Elektrik AAIBE ditubuhkan pada 1 Januari 1997 berdasarkan keputusan Jabatan Menteri pada 11 Disember 1996 dan surat ikatan amanah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan mengikut Seksyen 9-3 Akta Tata Cara Keuangan 1957. Tujuan penubuhan ekor amanah ini adalah untuk menerima sumbangan daripada industri bekal elektrik dan membiayai pembelanjaan pembangunan industri bekalan elektrik itu sendiri. Kalau kita lihat dari segi perincian projek mengikut surat ikatan amanah, saya boleh sebut antara sebagaimana berikut. Kita laksanakan 27 projek bekalan elektrik luar bandar sehingga 2018 yang melibatkan kos lebih kurang 500 juta ringgit. Projek pembangunan dan promosi industri bekalan elektrik melibatkan 42 projek atau program penggalakan kecekapan tenaga 18 projek, R&D dan dalam bidang tenaga termasuk tenaga boleh diperbarui dan sumber tenaga baru lebih kurang 52 projek. Kita juga mengadakan program-program latihan pendidikan bagi pembangunan sumber manusia untuk sektor elektrik lebih kurang 29 projek yang melibatkan perbelanjaan lebih daripada 1 bilion ringgit. Kalau kita lihat berkaitan dengan jumlah tunggakan yang sepatutnya diterima oleh AAIBE adalah 144,116,128 ringgit 30 sen. Sehingga 31 Julai 2020, sumbangan yang diterima oleh AAIBE adalah sebagaimana berikut, iaitu daripada Pahlawan Power Sdn Bhd, Kolangat Power Plant Sdn Bhd, Jimat Energy Ventures Sdn Bhd yang berjumlah RM27,244,588.99. Bagi tunggakan sumbangan ansyuran yang perlu diterima daripada syarikat penjana bebas adalah berjumlah RM116,873,539.31 dan syarikat-syarikat yang perlu melaksanakan sumbangan-sumbangan yang disenaraikan kepada kita lebih kurang antara ialah Pahlawan Power Sdn Bhd, Kolangat Power Plant Sdn Bhd, Jimat Energy Ventures Sdn Bhd, Segari Energy Ventures Sdn Bhd, Tanjung Bin Energy, Nur Generation, Kapal Energy Ventures Bhd lebih kurang RM116,879,539.31. Saya ingin juga menyebut bahawa usaha-usaha sedang kita lakukan bagi mempercepatkan proses pembayaran tunggakan kepada akaun ini, dan IPP diberikan kelonggaran untuk pembayaran secara ansuran. Kita faham tentang kesan daripada pandemik COVID-19 dan kita daripada masa ke semasa sentiasa beri peringatan kepada IPP yang terlibat. Kalau kita lihat apa punca utama berlaku tunggakan, antara ialah berlaku pengambilan pengurusan beberapa syarikat IPP seperti syarikat-syarikat di bawah Indra dan sebagainya, dan juga berlaku kerugian di kalangan beberapa IPP. Terima kasih.
Soalan tambahan kedua, Hang Tuah Jaya. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Menteri sebut tadi bahawa dana amanah ini antaranya ialah untuk program bekalan elektrik di luar bandar ataupun di desa. Saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah strategi kementerian untuk menggalakkan banyak lagi syarikat swasta melaksanakan tanggungjawab sosial korporat atau CSR ini dalam melaksanakan program kampung pedalaman angkat bagi menyediakan bekalan elektrik ini, ataupun kerajaan mempunyai perancangan dan ataupun dasar-dasar yang lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kita menggalakkan IPP untuk terus menyumbang kepada akaun ini kerana ia sebenarnya takluk pada keputusan Jemaah Menteri sebagaimana yang saya maklumkan tadi. IPP di Semenanjung kita meletakkan sumbangan sebanyak 1% daripada jumlah keuntungan yang disebutkan tadi. Untuk Sabah lebih kurang 3%. Bagi projek-projek bekalan elektrik luar bandar sebagai dimaklumkan tadi, memang melalui akaun ini kita laksanakan. Tetapi ia hanya dilaksanakan sehingga 2018 saja. Dan untuk projek-projek bekalan elektrik luar bandar, kita ada program-program lain masuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengelolaan Bandar. Tapi kita juga ada projek-projek umpamanya yang dilaksanakan di 3 projek perintis bekalan elektrik luar bandar di Cameron Highland yang tujuannya jadikan modal kepada agensi pelaksana yang berkaitan. Dan jumlah peruntukan yang kita luluskan untuk projek inilah lebih kurang 20 juta yang dalam peringkat pelaksanaan di Cameron Highland. Terima kasih. Yang Berhormat Tuanku Poi Kiong. Sila bagi Datuk Speaker, soalan daripada Kota Melaka, soalan yang keempat. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Melaka. Untuk makluman Yang Berhormat, Skim Perlindungan Kesihatan Nasional atau MySalam adalah inisiatif kerajaan bertujuan menyediakan perlindungan kesihatan takaful percuma kepada golongan individu B40 yang juga penerima bantuan sara hidup atau BSH berumur 18 hingga 65 tahun. Pada tahun 2019, sejumlah 2,748 orang telah mendapat faedah manfaat penyakit kritikal atau critical illness sebanyak RM8,000 bagi setiap yang didiagnos dengan 45 penyakit kritikal. Setakat 2019, jumlah yang telah dibayar adalah sebanyak RM21,984,000. Manakala penerima manfaat hospitalisasi atau hospitalization benefit ialah seramai 8,946 orang dengan jumlah wang pampasan yang telah dibayar sebanyak RM3,315,250. Manakala pada tahun 2020 sehingga 30 Jun 2020, seramai 518 orang yang telah mendapat manfaat penyakit kritikal faedah one-off RM8,000 dengan jumlah yang telah dibayar setakat ini sebanyak RM4,144,000. Manakala manfaat hospitalisasi sebanyak 6,597 orang telah menerima faedah ini dengan jumlah keseluruhan wang pampasan yang telah dibayar sebanyak RM2,313,800. Ini bererti setakat ini jumlah pampasan yang telah dibayar kepada pemegang polisi secara keseluruhan ialah sebanyak RM31,757,50. Untuk makluman pertanyaan Yang Berhormat mengenai inisiatif PKB40, inisiatif ini adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan. Berkaitan dengan isu perlindungan kepada golongan M40, adalah dimaklumkan bahawa sehingga kini kerajaan masih belum dapat melaksanakannya memandangkan terdapat isu berkaitan perundangan yang belum diselesaikan terlebih dahulu dan keutamaan adalah untuk memberi fokus kepada golongan B40. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Datuk Speaker, soalan tambahan saya ialah bolehkah
Timbalan Menteri menerangkan dengan lebih lanjut apakah masalah perundangan yang dihadapi sehingga mereka perlu ditangguhkan bagi mereka yang penerima yang memohon di bawah kategori M40. Jadi bolehkah kementerian memberi satu jaminan bila mereka akan dilindungi, sama ada ditangguh ataupun dibatal? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka dah M40, seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 ramai yang terjejas. Jadi saya harap supaya kementerian dapat memastikan semua M40 boleh menikmati skim MySalam ini. Sepatutnya diperluaskan skopnya dan bukannya tangguh ataupun batal. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya pada peringkat awal kita memang meluaskan perkhidmatan ini kepada golongan B40. Walau bagaimanapun, peluasan skim MySalam kepada kumpulan M40 ini ditangguhkan berdasarkan alasan berikut. Yang pertama, klausa 2.1 Surat Ikatan Amanah MySalam hanya membenarkan dana MySalam digunakan untuk membiayai perlindungan insurans bagi hospitalisasi dan penyakit kritikal untuk kumpulan B40, dan di bawah klausa 11.2 Surat Ikatan Amanah adalah tidak dibenarkan untuk membuat pindaan kepada klausa 2.1, dan dengan itu MySalam terhad kepada kumpulan B40. Walau bagaimanapun, kerajaan khususnya kementerian masih melihat bagaimana cara untuk meningkatkan dan memperluaskan coverage bagi MySalam ini. Berkaitan dengan COVID-19, untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya kerajaan telah memasukkan COVID-19 sebagai salah satu daripada penyakit yang dilindungi, iaitu mereka-mereka yang di person under investigation akan diberikan hospitalization benefit, iaitu sebanyak RM50 sehari, dan dalam tempoh 14 hari iaitu mereka mendapat faedah lebih kurang RM700. Dan itu saja, Mbak. Terima kasih. Timbalan Menteri beritahu berapa masa diperlukan. Padang Serai. Datuk Speaker, saya nak minta penjelasan berapa masa yang diperlukan untuk masukkan M40 untuk menerima MySalam ini. Masa yang diperlukan, Timbalan Menteri. Penjelasan, Datuk Speaker. Dasar pentadbiran Malaysia sebelum ini telah meletakkan Menteri, perlukan berapa masa untuk masukkan M40 ini? Sekarang jempol. Timbalan Menteri tak jawab soalan saya. Sebab itu saya tanya penjelasan. Berapa masa yang diperlukan oleh kementerian untuk masukkan M40 supaya mereka boleh menerima MySalam ini? Okey, Yang Berhormat, saya dah katakan tadi bahawa ini ada berkait dengan masalah perundangan, iaitu melibatkan soal trust deeds yang telah ditandatangani sebelum ini. Oleh bagaimanapun, dalam isu M40 ini, kerajaan masih melihat dari sudut perundangan dan juga kaedah-kaedah yang boleh dilaksanakan bagi maksud tersebut. Tetapi untuk ketika ini, ianya hanyalah terpakai kepada golongan B40 dan dia akan hanya diperluaskan kepada golongan B40. Itu saja. Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh bagi jawapan bertulis. Silakan Yang Berhormat jempol. Terima kasih Datuk Speaker. Dasar pentadbiran Barisan Nasional sebelum ini telah meletakkan syarat pemilikan 70% terhadap syarikat insurans asing bagi mengelakkan monopoli syarikat asing dalam industri insurans Malaysia. Walau bagaimanapun, syarikat Great Eastern Malaysia telah mengendalikan skim MySalam dimiliki 100% oleh syarikat Singapura. Apakah pendirian kementerian terhadap syarikat Great Eastern Malaysia yang bertanggungjawab mengendalikan skim MySalam dan dimiliki 100% oleh syarikat Singapura, serta adakah kementerian bercadang untuk mempertimbangkan semula perkara tersebut? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Berdasarkan kepada keputusan kerajaan sebelum ini, ianya adalah merupakan satu inisiatif PPP ataupun Private Public Partnership yang melibatkan Great Eastern dan juga
kerajaan di mana mereka dengan inisiatif ini dikecualikan untuk download 30% daripada equity mereka kepada tempatan. Dan mereka ini dia menjamin untuk memberikan dana amanah MySalam sebanyak 2 bilion ringgit, dan 2 bilion ini adalah ditadbir oleh Board of Trustees dan aset manajemennya dibuat oleh Maybank. Dan melalui polisi ini, polisi takaful ini ianya akan ditadbir oleh Great Eastern, dan ianya adalah untuk memberi faedah kepada mereka-mereka yang memegang penerima BSH ataupun bantuan sara hidup yang lebih kurang lebih daripada 4 juta orang setakat ini. Jadi oleh sebab itu, itulah keputusan yang telah dibuat bagi membolehkan coverage kepada golongan B40 tanpa mengeluarkan wang kerajaan, ianya adalah melalui inisiatif PPP. Terima kasih Yang Berhormat. Yang berhormat semua, kita ni dalam parlimen. Saya minta tolonglah ikut tertib. Peraturan mesyuarat 35. Kalau pun Yang Berhormat berdiri, tunggulah dijemput. Kalau Yang Berhormat nak tanya soalan, sebanyak-banyak yang nak tanya, boleh tak tanya di luar daripada Dewan Parlimen. Tapi dalam sini kita dah bersetuju ikut peraturan. Jadi Yang Berhormat Menteri Timbalan, kalau jawapan terlampau panjang, tolong bagi jawapan cara bertulis. Yang Berhormat yang tanya soalan, saya tahu Yang Berhormat banyak nak tanya, tapi bantulah pihak speaker dengan timbalan speaker untuk menghadkan persoal dan kemudian di segi masa. Dan saya pohon sekali lagi, bacalah peraturan mesyuarat, tunggu dijemput, barulah bertanya. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Syaharizul Kenain binti Abdul Kadir. Ben, bukan binti. Maaf, Ben. Minta maaf, tersasul. Silakan. Datuk Di-Pertua, soalan nombor 5. Yang Berhormat, Timbalan Menteri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Setiu. Saya mulai dengan peringatan Allah dengan izin la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Betapa jijiknya zina dalam Islam, hampiri pun dilarang dalam Islam. Berdasarkan kanun keseksaan, Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan Akta Kanak-kanak 2001, kesalahan rogol suami mahram, begitu juga luar tabi'i, cabul amang seksual dan penganiayaan seksual adalah merupakan sebahagian daripada jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Statistik jenayah seksual terhadap kanak-kanak pada tahun 2020 hingga 30 Jun 2020 yang direkodkan oleh Polis Diraja Malaysia adalah sebanyak 1,721 kes, mengikut pecahan seperti berikut: kesalahan rogol 651 kes, kesumbang mahram 106 kes, luar tabi'i 106 kes, cabul 344 kes dan kesalahan di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 514 kes. Kajian penanda aras yang dikeluarkan oleh The Economic Intelligence Unit pada tahun 2019 meletakkan Malaysia di tempat yang ke-23 daripada 60 buah negara dalam usaha melindungi kanak-kanak dalam jenayah seksual ini. Susulan daripada kes Richard Hackle, seorang warga Britain yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Britain selepas mengaku bersalah di atas pertuduhan penderaan seksual ke atas kanak-kanak di Malaysia pada tahun 2016, kerajaan telah mengambil pelbagai tindakan untuk menangani isu jenayah seksual pedofilia ini, daripada termasuk pada aspek pencegahan, perundangan, intervensi, sistem sokongan dan juga kajian dan pendidikan lanjut untuk membantu mematapkan sistem yang sedia ada. Di antara program yang telah dibuat ialah program advokasi seperti kempen keselamatan kanak-kanak di sekolah, Sahabat Bijak, penggubalan akta kanak-kanak, penggubalan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017, penalti yang berat sehingga 30 tahun hukuman penjara dan hukuman sebat,
Penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak yang ditubuhkan di Putrajaya pada tahun 2017 dan di Kuching pada 2018 bagi mempercepatkan proses kehakiman bagi kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Kementerian juga telah mengadakan sesi perbincangan pada tahun 2019 bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, PDRN, Immigration, Kementerian Luar dan yang berkaitan dengan pembangunan SOP bagi memperketatkan lagi kemasukan pesalah jenayah seksual ke dalam negara. Dan begitu juga kerjasama dilaksanakan dengan UNICEF bagi mengkaji jenayah seksual terhadap kanak-kanak atas talian. Di antara 6 tindakan yang dibuat ini, itu di antara usaha yang berterusan, dia harap dapat melindungi kanak-kanak daripada terus dapat mengekang jenayah seksual terhadap kanak-kanak daripada terus berlaku. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, apakah jenis hukuman yang dikenakan bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kementerian dalam menyedarkan masyarakat khususnya ibu bapa bagi mengelak daripada kanak-kanak menjadi mangsa jenayah seksual ini. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Setiu. Di antara tindakan yang boleh diambil terhadap pelaku yang disabitkan kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di bawah kanun keseksaan adalah seperti berikut. Yang pertama, kesalahan rogol, hukuman penjara maksimum 20 tahun dan hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat. Yang kedua, kesalahan rogol terhadap kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa kerelaan atau dengan kerelaan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, di hukuman penjara minimum 10 tahun, maksimum 30 tahun dan hendaklah juga dihukum dengan hukuman sebat. Yang ketiga, sumbang mahram, iaitu hukuman penjara minimum 10 tahun dan maksimum 30 tahun dan juga hendaklah dihukum dengan hukuman sebat. Liwat, hukuman penjara maksimum 20 tahun, cabul hukuman penjara 10 tahun termasuk juga sebat. Manakala tindakan yang boleh diambil di atas pelaku yang disabitkan di bawah Akta 792 adalah seperti berikut, iaitu pornografi kanak-kanak, hukuman penjara maksimum 30 tahun. Berkomunikasi secara seksual dengan kanak-kanak, hukuman penjaraan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Pengantunan kanak-kanak, hukuman penjara maksimum 5 tahun dan boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Perjumpaan selepas pengantuman, hukuman penjara maksimum 10 tahun yang boleh juga dihukum dengan hukuman sebat. Amang seksual fizikal, hukuman maksimum 20 tahun penjara dan juga hukuman sebat. Dan amang seksual bukan fizikal, hukuman penjara maksimum 10 tahun atau didenda tidak melebihi kedua-duanya. Bagi pelaku yang disabitkan dengan kesalahan menyai dari segi seks terhadap kanak-kanak di bawah Akta 611 boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Terima kasih Tuan. Yang Berhormat Jurutuan. Segambut. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sebagai pengamal undang-undang, saya sedar bahawa walaupun hukuman-hukuman yang telah diperuntukkan, masih terdapat kes-kes yang meningkat, terutamanya melibatkan kanak-kanak. Baru-baru ini kita lihat kemarin satu berita berkenaan dengan seorang ayah yang telah merogol anaknya sampai hamil, seorang gadis 12 tahun. Bolehkah saya tanya sama ada kementerian bercadang untuk meminda kanun acara jenayah untuk kita mengenakan pemasangan dengan izin Electronic Monitoring Device EMD kepada pesalah-pesalah ini, kerana ketika mereka menunggu untuk perbicaraan diselesaikan, mereka masih lagi diberikan jamin dan boleh berkeliaran di sana sini. Ada juga yang telah pun menjalani hukuman dan keluar daripada penjara. Tetapi kita tidak dapat memastikan bahawa mereka ini diletakkan di bawah satu pengawasan. So, bolehkah saya tanya kalau kementerian bercadang untuk mengenakan pemasangan EMD, Electronic Monitoring Device, seperti yang diperuntukkan dalam akta-akta seperti SOSMA dan POKA dan sebagainya. Terima kasih.
Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Kita sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi pelbagai usaha untuk memastikan jenayah terkutuk ini dapat diatasi dengan sebaiknya. Dan kita sangat mengalu-alukan pelbagai teknologi untuk membolehkan untuk penguatkuasaan. Walaupun kita tahu electronic device ini di bawah bidang kuasa KDM, PDRM, bukan di bawah Kementerian Wanita, tetapi kita sentiasa berbincang dengan pihak kementerian untuk memastikan apa jua peruntukan ataupun isu perkara yang boleh menguatkuasakan lagi peraturan untuk membenteras isu seperti ini dapat dilaksanakan. Dan begitu juga kita sedang berusaha dengan pelbagai cara di samping program-program yang kemping-kemping kesihatan, termasuk juga di bawah Kementerian Wanita kita mengadakan hebahan video kesedaran jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Di samping kita mengadakan program keselamatan kanak-kanak di sekolah, program perketi, seminar anti jenayah wajah, program pencegahan jenayah sekata dan banyak lagi program yang usaha untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat. Terima kasih. Puan Speaker, soalan Puan Tang Pau. Terima kasih Speaker di atas laluan. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri dan saya berharap dapatlah diteruskan kepimpinan dengan melindungi mana-mana mangsa dalam lawatan Yang Berhormat selepas ini. Dan kita lihat di Malaysia, PDRM merekodkan hampir 10,000 alamat IP yang melayari bahan lucah kanak-kanak. Maka saya ingin tanyakan, apakah perancangan kementerian dalam mahu menggubal Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 kerana buat masa ini bila ia merangkumi jenayah pedofilia, dia tidak membutirkan ruangan untuk kerjasama antarabangsa, sedangkan kita tahu pornografi kanak-kanak dalam talian merupakan jenayah yang merentasi sempadan. Maka bagi pihak kementerian, saya tahu setengahnya masuk dalam bidang KDN, tetapi penting bagi Yang Menteri mungkin mengambil kira kerjasama antarabangsa yang selari dengan tuntutan Artikel 10 Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. Terima kasih Speaker dan mohon Menteri silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Perkhidmatan PAU. Saya sangat menghargai di atas kepekaan Yang Berhormat dan semua ahli-ahli Yang Berhormat dalam Dewan ini tentang keselamatan kanak-kanak. Dan inilah sebenarnya yang sedang diusahakan oleh pihak kementerian. Kita sentiasa membuat hubungan sama ada di pihak kementerian yang dalam negara kita, termasuk juga hubungan di peringkat antarabangsa untuk memastikan jenayah terkutuk ini dapat sama-sama kita atasi. Terima kasih. Soalan tambahan satu lagi boleh? Segambut. Terima kasih Puan Speaker. Soalan saya adalah jenayah seksual kanak-kanak, kementerian pernah wujudkan satu sistem semakan. Data itu kita dapat daripada mahkamah dan bekerjasama dengan JKM. Saya nak tahu bilakah kali terakhir database itu telah dinaik taraf ataupun upgrade dan bilakah perjumpaan terakhir bersama KDN untuk berkongsi data dengan mereka. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Daripada laporan semakan yang kita terima, iaitu daripada Januari hingga Februari 2090, didapati laporan semakan pesara jenayah seksual yang ada iaitu berjumlah 3,308 dan dan kita lihat di sini jumlah kes yang didaftarkan di bawah Mahkamah Jenayah Khas Jenayah Seksual Kanak-kanak juga, sehingga setakat Jun 2020 adalah 813 kes. Kita sebenarnya sentiasa berusaha daripada masa ke semasa dengan berhubung dengan pihak PDRM dan juga pihak agensi-agensi yang berkaitan untuk memastikan laporan terkini supaya kita dapat memastikan, dapat mengatur struktur yang terbaik supaya kita dapat memastikan pendaftaran ini dapat diselesaikan segera. Dan apa yang saya terima pada jawapan saya adalah saya dapat pada pagi ini adalah terkini daripada mahkamah. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Rosman bin Isli. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Labuan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM telah melaksanakan
pembangunan fasa 1 bagi kompleks pendaratan ikan LKIM Labuan di Kiam Sam dan telah mula beroperasi pada tahun 2013 dengan kos asal pembinaan sebanyak RM8.7 juta. Kompleks ini memberi manfaat kepada 281 orang nelayan dan 55 vessel Zon B yang menggunakan kebanyakannya pukat tunda. Pembangunan fasa 2 pula bagi kompleks pendaratan ikan LKIM Labuan di Kiam Sam adalah dalam proses pembinaan bagi kerja-kerja menambah kemudahan sedia ada seperti jeti pendaratan ikan bagi kegunaan pengusaha-pengusaha perikanan dan juga quarters bagi keperluan kaki tangan kompleks. Projek fasa 2 ini telah bermula pada 18 Februari 2019 dan dijangka siap pada 24 Mei 2021 dengan kos projek sebanyak RM17.128 juta. Projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia ini akan merangkumi kerja-kerja membina jeti dermaga dui fungsi iaitu pendaratan dan juga tambatan, quarters, tangki air, rumah pam, naik taraf, sistem saliran dan jalan utama serta kerja-kerja elektrikal dan mekanikal serta sistem retikulasi air luaran dan kumbahan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Timbalan Menteri. Kesan dari kejatuhan sektor minyak dan gas dan juga impak dari pandemik COVID-19 ini, ramai penduduk Labuan kehilangan pekerjaan dan sekarang berada dalam kesusahan. Jadi semakin ramailah yang mula pergi ke laut untuk mencari rezeki, termasuk mula terlibat dengan penangkapan untuk keperluan sendiri dan untuk pasaran tempatan. Untuk tuna dan ikan bilis, sudah mula ada pasaran di luar Labuan dan juga produk-produk hiliran diusahakan oleh usahawan tempatan. Ianya masih kecil tetapi dikatakan potensinya besar di Labuan. Kalau ikan tuna, tangkapan masih cuma 20% dari potensi yang ada dan ianya sudah short supply untuk pengusaha satih tuna. Soalan tambahan saya, apakah program-program yang boleh dan yang akan dibuat oleh kementerian untuk menjadikan industri tersebut berkembang pesat menjadi antara penyumbang utama ekonomi Labuan dan negara? Apakah bantuan dan insentif yang ada khas untuk Labuan untuk industri tersebut? Silakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, soalan asalnya berhubung dengan jeti, pembinaan jeti di Labuan, dan soalan tambahan ini berkenaan dengan kesan COVID dan juga bantuan serta insentif kepada nelayan. Namun apapun saya cuba menjawab. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menyedari bahawa pendaratan tuna di Labuan yang banyak menyediakan potensi yang besar dalam industri hiliran bagi produk tuna ini. Pemain industri tangkapan tuna di Labuan melibatkan 16 vessels pancing tuna. Pada tahun 2019 sahaja pendaratan tuna di Labuan adalah sebanyak 562.08 metrik tan, manakala data pendaratan tuna di wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2020 sehingga Julai tahun ini ialah sebanyak 92.58 metrik tan. Buat masa ini tiada jeti yang khusus untuk pendaratan tuna di Labuan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memusatkan pendaratan tuna di Kompleks Perikanan LKIM Kiam Sam khusus bagi Labuan. Usaha-usaha sedang dilakukan oleh LKIM bagi memenuhi keperluan infrastruktur oleh industri dengan menaik taraf kemudian sedia ada itu. Kompleks LKIM Kiam Sam Labuan mampu menampung kapasiti pendaratan sehingga 27 metrik tan. Dengan pembinaan jeti pendaratan tambahan iaitu itu akan merancakkan lagi aktiviti pendaratan ikan di sekitar Labuan dan vessel-vessel nelayan boleh melakukan aktiviti pendaratan ikan termasuk tuna di kompleks pendaratan ikan Labuan, LKIM Labuan ini. Sehingga kini terdapat 4 pengusaha dan 4 produk berasaskan tuna di Labuan iaitu sate tuna, patty burger tuna, serunding tuna dan juga tempura tuna. Kepada bahagian kedua soalan itu iaitu bantuan dan insentif yang disediakan oleh kementerian di bawah LKIM untuk nelayan, khususnya nelayan di Labuan ini ialah allowance sara hidup nelayan,
insentif hasil tangkapan ikan, dana nelayan, subsidi diesel, subsidi petrol, projek khas perumahan nelayan, pasar nelayan, food basket, pengecualian bayaran cukai. Saya ada semua bilangan penerima dan juga nilainya. Kalau Yang Berhormat berminat, saya akan berikan secara bertulis. Terima kasih. Yang Berhormat Tanjung Manis. Yang Berhormat Tanjung Manis. Yang Berhormat Tanjung Manis. Tanjung Manis. Terima kasih Datuk Seri. Manis tadi. Terima kasih Speaker. Dua-dua manis. Untuk makluman Yang Berhormat Timbalan Menteri, di Tanjung Manis terdapat sebuah kompleks LKIM bernilai 350 juta yang telah lama siap tetapi tidak dapat digunakan sepenuhnya atas sebab-sebab tertentu. Soalan saya, kalau Yang Timbalan Menteri tidak dapat menjawab sekarang, saya terima dengan jawapan bertulis. Apakah perancangan kementerian untuk untuk mengembalikan kompleks ini supaya dapat beroperasi seperti yang dirancangkan dalam masa akan datang, sebab untuk masa sekarang ini kompleks ini tidak dapat diguna untuk menurunkan ikan ataupun mendaratkan ikan seperti yang sepatutnya. Jadi saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri dapat menjawab. Terima kasih. Silakan. Datuk Seri Speaker, dari Labuan ke Tanjung Manis, insyaAllah saya akan cuba jawab sebaik-baiknya. Jauh soalan khususnya di Labuan, cuma sekarang ni dah pergi ke Tanjung Manis. Cuma apa yang saya nak sebut ialah jaminan daripada Menteri Pertanian dan Industri Makanan bahawa penekanan yang dibuat oleh kementerian hari ini ialah untuk melihat projek-projek yang terbengkalai ataupun yang tidak dapat dimanfaatkan, sedangkan kerajaan telah membelanjakan dengan begitu besar. Jadi saya kira Tanjung Manis ini akan kita masukkan dalam senarai untuk kita kaji, kita lihat, dan insya-Allah kita akan usahakan supaya ianya boleh beroperasi. Jadi tumpuan kementerian pada hari ini mengutamakan kepada projek-projek yang terbengkalai berbanding dengan mengadakan projek ataupun membuat projek-projek baru. Jadi jawapan ini terpakai kepada mana-mana projek yang dalam Kementerian Pertanian yang terbengkalai pada masa ini, insya-Allah. Setuju. Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Terakhir boleh Speaker. Yang Berhormat Datuk Robert Lawson. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 7. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Petung. Datuk Seri Yang Dipertua, pelaksanaan projek paip boleh bangunan taif di sekolah bagi negeri Sarawak yang dibiayai melalui peruntukan RM1 bilion, iaitu kontra bayaran balik pinjaman, adalah mengikut mekanisme khusus. Mekanisme tersebut telah dipersetujui secara bersama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kerajaan Negeri Sarawak. Sehingga Julai 2020, sejumlah RM700 juta pinjaman telah dibayar balik oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Pelaksanaan projek baik pulih bangunan taif ini merangkumi berbagai skop seperti pembinaan bilik darjah, blok pentadbiran, asrama, rumah guru, kuartus, dewan makan, pusat sumber, bilik sains, tandas dan kemudahan yang lain. Secara keseluruhannya, projek baik pulih bangunan taif di sekolah dengan dana RM1 bilion dilaksana melalui 3 fasa. Yang pertama, fasa pertama melibatkan 41 buah sekolah dengan kos projek berjumlah RM350 juta. Fasa 2 melibatkan 52 buah sekolah dengan kos projek berjumlah RM350 juta. Dan fasa 3 sedang diutamakan senarai dan skop projek oleh KPM bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak melibatkan kos projek sebanyak RM300 juta. Sehingga 17 Ogos 2020, kerajaan telah meluluskan 93 projek bagi fasa 1 dan fasa 2 dengan kos RM700 juta. Bagi status pelaksanaan projek fasa 1, sebanyak 21 projek berada di fasa pembinaan dan 20 projek berada di fasa prabina. Perincian status pelaksanaan projek fasa prabina meliputi 4 projek dalam proses penilaian tender, 5 projek dalam proses pengeluaran surat setuju terima,
5 projek dalam proses memutamatkan lantikan kontraktor dan 6 projek dijangka akan ditender pada akhir bulan September 2020. Bagi status pelaksanaan projek fasa 2 pula, semua projek berada di dalam fasa prabina. Pihak JKR Sarawak sedang dalam pelaksanaan kerja ukur dan penyediaan dokumen tender. Projek ini dijangka akan ditender secara berperingkat mulai 22 Ogos 2020. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Timbalan Menteri. Berapakah jumlah sekolah di kawasan Parlimen Betong yang telah diluluskan di bawah peruntukan tersebut? Saya mohon Yang Berhormat Menteri memberi senarai sekolah yang diluluskan dan kos projek masing-masing. Silakan. Untuk menjawab soalan YB Betong, sejumlah 9 buah projek menaik taraf bangunan sekolah daif di Parlimen Betong telah diluluskan dan ianya termasuklah SK Mangkuk, SK Sepau, SK Bungin, SMK Sepau, SK Medang, SK Tui, SK Suri, SK Nangga Gayau di bawah projek RM1 bilion ringgit fasa 1 dan SK Paku Sentral di bawah projek S1 bilion ringgit fasa kedua. Yang perincian untuk jumlah peruntukan setiap satunya akan saya berikan secara tertulis. Terima kasih. Libaran Sarawak. Yang Berhormat Baling. Terima kasih Datuk Yang Speaker yang sentiasa manis. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya nak bagi perangkaan sedikit berkaitan dengan Kementerian Pendidikan menunjukkan bahawa sejumlah 534 buah sekolah seluruh Malaysia terlibat dalam pembinaan pada tahun 2016 hingga 18. 2019 429 sekolah telah dikenal pasti masih belum memiliki CF dan CCC. Dalam Belanjawan 2020 kerajaan telah mengumumkan untuk memberikan tumpuan usaha membaik pulih sekolah-sekolah daif termasuk kawasan luar bandar macam kami di Baling, Sik dan sebagainya dengan peruntukan sebanyak 783 juta termasuk Sabah dan Sarawak. Soalan saya, apakah kriteria yang dilihat oleh pihak kementerian dalam menentukan sekolah-sekolah daif yang perlu diberikan keutamaan khususnya di kawasan luar bandar untuk diperbaiki memandangkan jumlah keseluruhan sekolah daif di seluruh negara amat tinggi dan adakah perbezaan pemerintahan di peringkat pusat ataupun negeri ada memberi sebarang kesan terhadap sekolah yang diberikan keutamaan. Kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri tak ada soalan ni sebab tadi ni Sarawak, Sabah, Sarawak, Semenanjung semua sama. Isu sekolah sama. Yang Berhormat Menteri jawab yang mana mampu, yang lain bagi kabar saya secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kita mempunyai satu cara yang cukup terperinci untuk menilai mengikut skala 1 sampai 7. Jadi kalau setakat skala 6 maksudnya dia adalah mengikut penilaian pihak PBD dan KPM. Tetapi untuk sekolah daif yang telah sampai ke tahap 7 maksudnya ianya telah disahkan oleh JKR bahawa ianya memerlukan perhatian yang segera dan perlu dibaik pulih, dibina semula. Itu jawapan. Dan yang lain-lain untuk mungkin boleh saya berikan sedikit status pelaksanaan projek sekolah daif di seluruh negara untuk maklumat Baling. Untuk yang telah terima Certificate of Completion and Compliance CCC, Certificate of Partial Occupancy CPO berjumlah 510 buah. Dalam proses mendapatkan CPO 32, fasa pembinaan 53, dalam proses perolehan 32, dalam fasa prabina termasuklah reka bentuk penyediaan dokumen tender kelulusan kebenaran merancang oleh PPT adalah 146. Jadi mengenai maklumat yang lain akan saya sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Boleh minta soalan tambahan satu saja. Yang Berhormat Tuan Prabhakaran. Terima kasih Speaker. Dari Melaka ke Negeri Pahang singgah di Johor beli berangan. Soalan nombor 8 telah dicadang. Mohon Menteri beri penjelasan. Silakan Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Ketua
Terima kasih Yang Berhormat Batu di atas soalan ini. Tuan Yang Ketua, pihak KPT amat prihatin terhadap permasalahan berkaitan yuran pengajian yang dihadapi oleh pelajar IPT, terutama sekali semasa pasca COVID-19. Dalam hubungan ini, selaras dengan pemberian otonomi kepada Universiti Awam UA, setiap keputusan Senat dan Lembaga Pengarah Universiti LPU dalam memastikan yuran pengajian yang dikenakan haruslah setimpal dan tidak merugikan mana-mana pihak, terutamanya bagi memastikan penyampaian pendidikan yang berkualiti. Perlembagaan setiap universiti awam telah memberi kuasa kepada universiti untuk menetapkan kadar yuran yang akan dikenakan bagi program pengajian. Pihak universiti akan membuat kajian pasaran yang menyeluruh bagi sesuatu khusus dan impaknya terhadap pelajar dan universiti itu sendiri sebelum sebarang keputusan dibuat oleh LPU. KPT telah menyediakan tabel urus yang khusus dalam mengawal kadar harga yuran di UA dan IPTS. Pemantauan berkenaan kuasa otonomi yang diberikan kepada UA ini dilaksanakan melalui keanggotaan perkhidmatan awam yang terdiri daripada pegawai dari KPT dan juga Kementerian Kewangan Malaysia di dalam LPU. Manakala bagi institusi pendidikan tinggi IPTS pula, dalam memastikan kadar yuran tidak akan membebankan pelajar, permohonan kenaikan yuran pengajian perlu mendapat kelulusan daripada kementerian terlebih dahulu sebelum IPTS boleh menaikkan yuran pengajian mereka, dan kadar yuran di UA dan IPTS tidak boleh dinaikkan secara sewenang-wenangnya. Dan untuk makluman yang berhormat juga, kadar yuran pengajian yang perlu dibayar oleh para pelajar UA adalah sekitar 10% sahaja daripada kos benar bidang pengajian tersebut mengikut harga yuran pasaran. Manakala baki 90% lagi kos pengajian telah pun disubsidi oleh kerajaan melalui peruntukan kewangan tahunan. Oleh yang demikian, kos pengajian di UA boleh dikatakan rendah dan hampir percuma dengan pemberian 90% subsidi tersebut. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Apakah kementerian berhasrat untuk berbincang agar isu disenarai hitamkan oleh PTPTN dapat ditarik semula oleh kerana kerajaan terdahulu telah mendapat kesepakatan di mana peminjam wajib bayar hutang selepas peroleh pendapatan RM4,000 sebulan? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Ketua dan terima kasih Wabi Batu. Soalan ini terkeluar sikit daripada soalan asal daripada Datuk Yang Ketua. Namun demikian, isu kewangan. Ya, namun demikian boleh juga dikatakan yang untuk mengurangkan bebanan para pelajar dan juga ibu bapa, kementerian mengambil perhatian terutama sekali selepas kesan COVID-19 ini. Jadi Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa prihatin terhadap maklum balas daripada para pelajar, ibu bapa dan pihak-pihak berkepentingan supaya yuran-yuran di universiti awam dapat dikurangkan dalam membantu meringankan beban kewangan pelajar dan ibu bapa akibat penularan wabak COVID-19. Jadi dalam hubungan ini, KPT telah membuat rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi mencari jalan penyelesaian terbaik mengenai perkara ini. Jadi hasil daripada rundingan tersebut, kerajaan bersetuju mengurangkan kadar yuran asrama dan yuran perkhidmatan atau aktiviti UA hingga 15%. Dan ini bermakna daripada Datuk Yang di-Pertua, usaha dilakukan untuk mengurangkan bebanan pelajar dari segi yuran dan juga daripada perkhidmatan lain yang ditawarkan di universiti. Sebagai contoh, pengurangan yuran bagi semester kedua sesi akademik 2019 dan 2020 untuk pelajar warga negara Malaysia ini melibatkan peruntukan sebanyak 72 juta, RM72 juta, dan jumlah tersebut mengambil kira peruntukan kerajaan sebanyak RM20 juta dan penggunaan sumber
pendalaman UA sebanyak RM50 juta. Dan sehingga kini seramai 523,318 pelajar UA di seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada keputusan itu. Itu merupakan di antara contoh dapat mengurangkan bebanan kepada pelajar-pelajar kita. Terima kasih. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat Jelebu. Terima kasih Speaker. Kalau kita tengok Speaker hasil daripada hitung panjang kos keseluruhan yuran pengajian Universiti Awam bagi tempoh 4 tahun Speaker bagi pengajian dalam masa 10 tahun. Kadarnya Speaker ialah meningkat daripada 18,000 kepada 26,286. Kos yuran pengajian untuk setahun pengajian 2 semester saja Universiti Awam, ini tak masuk IPTS Speaker, dijangka meningkat daripada 4,500 kepada 6,661. Soalan saya Speaker kepada pihak kementerian dan pihak kerajaan, sebenarnya apa faktor utama ni yang mengakibatkan berlakunya peningkatan kos di dalam jurusan pendidikan yang ditawarkan oleh IPTA? Soalan saya yang dinaikkan oleh IPTA tidak termasuk IPTS ni Speaker. Kerana kenaikan ini adalah merupakan satu bebanan yang terpaksa ditanggung oleh pelajar-pelajar yang baru nak masuk atau daftar dalam IPTA. Yang kedua Speaker, apakah bentuk subsidi yang boleh dikemukakan oleh pihak kementerian kepada golongan-golongan pelajar yang kurang mampu, terutamanya golongan B40 yang nak baru masuk tetapi dia tak mampu bayar iuran dan akhirnya mereka tidak boleh melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam ni Speaker. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih juga Jelebu atas soalan tambahan ini. Betul seperti yang Jelebu sebutkan tadi, trend ataupun trending kenaikan yuran ini memang terdapat dalam universiti. Namun demikian untuk usaha kawalan kenaikan yuran di universiti ini, pihak kementerian menunjukkan satu badan yang kita panggil BPI di bawah badan ini untuk menyelia ataupun memantau kenaikan kadar yuran di universiti ini. Jadi permohonan untuk menaikkan yuran ini akan diluluskan oleh pihak inspektorat ini dengan memandang kepada beberapa kriteria seperti yang disebutkan oleh YB Jelebu tadi juga. Di antaranya ialah tentang kedudukan kursus yang ditawarkan, kemudian infrastruktur dalam universiti dan juga tentang kedudukan keuangan pelajar itu sendiri. Dalam usaha untuk membantu golongan B40 dan juga golongan asnaf dan juga OKU, ada beberapa program bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Umpamanya macam contoh OKU, dia ada laluan khas untuk kemasukan dari universiti. Begitu juga dengan golongan asnaf dan golongan 40, ada program yang ditawarkan dengan kerjasama agensi luar seperti zakat. Ini merupakan beberapa bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan ataupun pihak universiti sendiri bagi pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan itu. Jadi sekian, terima kasih. Silakan. Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Rohani PT Haji Abdul Karim. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan batang lupa nombor 9. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Soalan berkenaan dengan COVID-19 ni sudah terlalu banyak dan insya-Allah saya akan cuba jawab sebaiknya supaya tidak timbul lagi sebarang soalan selepas daripada ini. Tuan Yang Dipertua, bagi memastikan aktiviti petani, pekebun, penternak, nelayan dan usahawan tani tidak terjejas oleh COVID-19, MAFI melalui PRE, melalui Prihatin dan Penjana sedang melaksanakan 36 inisiatif bagi merancakkan semula aktiviti pertanian dan pengeluaran makanan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah merancang 7 program khusus melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat iaitu Prihatin bagi meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan. Satunya program jaminan bekalan makanan yang diperuntukkan 42 juta, program insentif logistik dan pemasaran nenas 13 juta, program simpanan bekalan makanan RM 30 juta, program dana khas Persatuan Nelayan
RM15 juta, program pembekalan ikan segar dan beku RM30 juta, program dana khas pertubuhan peladang kawasan RM50 juta, program peningkatan mobilisasi dan logistik bahan makanan 10 juta, total RM190 juta. Manakala di bawah penjana, MAFI telah diperuntukkan sebanyak RM400 juta untuk melaksanakan 3 inisiatif khusus seperti berikut. Satunya, skim pembiayaan mikrokredit yang menawarkan pinjaman dengan kadar 3.5 untuk tempoh 5 tahun. Dan pembiayaan ini adalah Islamik. Duanya, program community atau kebun secara berkomuniti di bandar dan luar bandar berbentuk pemberian in kind sebanyak RM500 untuk individu dan RM50 untuk komuniti, sejumlah RM10 juta. Tiganya, program mobiliti tenaga kerja agro makanan yang menyediakan latihan semula dalam industri agro makanan. Keseluruhan program dan projek yang disenaraikan di bawah pakej PRI ini termasuk projek infrastruktur dan peruntukan RM50 juta, prihatin dan penjana bernilai RM640 juta sedang dilaksanakan melalui pelbagai jabatan dan agensi di bawah kementerian. Kesemua program di atas sedang dalam proses pelaksanaan oleh pelbagai agensi di bawah kementerian, dan kementerian berharap agar inisiatif termasuk program dan projek serta bantuan khas ini dapat membantu meringankan bebanan kumpulan sasar yang terkesan akibat COVID-19, malahan dapat membantu keseluruhan sektor ekonomi termasuk pengusaha agro makanan untuk kembali pulih dan meneruskan kelangsungan perusahaan masing-masing bagi merancangkan semula aktiviti pertanian dan melonjakkan sektor agro makanan negara serta memastikan sekuriti makanan terus terjamin sepanjang tempoh pemulihan ekonomi ini. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih atas jawapan yang telah diberikan tadi. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah penambahbaikan yang dicadangkan agar keperluan makanan asas sentiasa mencukupi dalam apa jua keadaan bencana, atau perkara yang di luar jangka dengan tidak bergantung kepada import makanan, malah mengutamakan petani, penternak dan nelayan tempatan? Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Ya, Tuan Yang Dipertua, dan soalan ini pun pada asalnya yang lebih kurang sama telah dijawab dalam Dewan pada kali ini. Walau bagaimanapun saya cuba sebutkan sekali lagi. Keperluan makanan asas seperti beras, ayam, telur, sayur-sayuran dan ikan adalah mencukupi untuk kegunaan domestik melalui pengeluaran tempatan dan pengimportan dari luar negara. Walau bagaimanapun kementerian menyedari akan kepentingan jaminan sekuriti makanan negara bagi memastikan bekalan makanan asas sentiasa mencukupi dalam apa jua keadaan dan mengurangkan kebergantungan kepada import makanan. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil oleh kementerian bagi meningkatkan pengeluaran makanan serta pendapatan petani, penternak dan nelayan tempatan adalah seperti berikut. Satunya, merancangkan aktiviti pengeluaran makanan melalui pemberian insentif seperti benih, baja dan racun serta khidmat nasihat teknikal. Mengukuhkan infrastruktur kawasan pertanian seperti jalan dan fasiliti ladang, sistem pengairan dan saliran serta kompleks dan jeti pendaratan ikan. Meningkatkan keberkesanan rantaian bekalan dan logistik melalui kemudahan pusat pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, pengedaran dan juga pemasaran. Menggalakkan aplikasi teknologi moden seperti fertigasi, kilang tanaman, penggunaan drone, sistem pertanian pintar, big data dan Internet of Things, dan memudah cara akses petani kepada skim pembiayaan, pinjaman dan geran pemandanan yang bersesuaian. Langkah-langkah di atas akan dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran makanan dan seterusnya memperkasakan petani, penternak dan nelayan tempatan melalui peningkatan sumber pendapatan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua yang Padang Serai. Padang Serai. Libaran. Pak. Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Tarikh 6 hari bulan Ogos setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Peladang, Penternak dan Nelayan. Hari ini masyarakat peladang
Bersua kembali dalam langsung dari Parlimen. Saudara, sebentar tadi Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan baru saja selesai menjawab soalan asal dan tambahan daripada Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, mengenai apakah program-program terkini untuk meningkatkan pendapatan petani, penternak dan juga nelayan, khususnya ketika pandemik COVID-19 masih lagi berlaku dalam negara. Secara keseluruhannya sebanyak 11 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. 3 daripadanya dijawab dalam sesi pertanyaan-pertanyaan menteri atau MQT. Antara isu yang dibangkitkan di sidang Dewan Rakyat ketika sesi MQT hari ini adalah Dewan dimaklumkan sebanyak RM955,000 diperuntukkan setiap tahun sejak 2018 untuk melaksanakan aktiviti penyelenggaraan rutin jalan-jalan persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata RM4.5 juta pula diperuntukkan bagi tujuan penyelenggaraan berkala meliputi program pavement dan juga bukan pavement. Program penyelenggaraan berkala pavement melibatkan kerja-kerja seperti penggantian perabot dan juga kerja-kerja penggantian longkang. Manakala program penyelenggaraan berkala bukan pavement pula termasuk aktiviti turapan semula permukaan jalan dan juga mengecat semula jalan yang baru saja diturap. Baik, Dewan turut dimaklumkan bahawa sehingga 16 Ogos lalu jumlah pengguna berdaftar aplikasi MySejahtera adalah seramai 15.1 juta orang, manakala 322 pesakit COVID-19 telah berjaya dikesan menggunakan aplikasi berkenaan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas Datuk Seri Muhammad Rizal Mat Yusof, MySejahtera dapat membantu kerajaan mengawal penularan COVID-19 melalui peranan yang dimainkan setiap pihak. Beliau juga memaklumkan bahawa penggunaan aplikasi berkenaan adalah tertakluk kepada Akta Pelindungan Data Pribadi 2010 yang menjaga maklumat pengguna daripada diceroboh. Jelas beliau, individu yang mengambil dan juga mendedahkan maklumat pengguna lain boleh dikenakan tindakan berdasarkan peruntukan perundangan yang berkenaan. Baik, ketika sesi pertanyaan-pertanyaan jawab lisan juga antara isu yang menjadi tumpuan hari ini, Dewan dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan menangguhkan keputusan untuk memperluas program skim pelindungan kesihatan Malaysia ataupun MySalam kepada golongan M40. Timbalan Menterinya Datuk Abdul Rahim Bakri berkata pindaan terhadap perundangan perlu terlebih dahulu dilakukan sebelum penerima manfaat MySalam boleh diperluaskan. Baik, selesai saja sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan nanti, Dewan akan diteruskan pula dengan sesi perbahasan rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara Pindaan 2020 untuk bacaan kali pertama. Seterusnya diteruskan pula dengan sesi pembentangan dan juga perbahasan rang Undang-Undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19. Ada banyak lagi rang undang-undang yang akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua hari ini. Anda boleh mengikuti semua tersebut menerusi aturan urusan mesyuarat yang dimuat naik di laman sesawang Parlimen Malaysia. Dewan nanti akan ditangguhkan besok tiada sidang dan juga Khamis tiada sidang kerana sempena menyambut awal Muharram, dan Dewan akan disambung semula pada Isnin depan. Untuk intipati penuh persidangan Dewan Rakyat, anda boleh ikuti kami nanti pukul 1 tengah hari untuk lintas langsung dari Parlimen dan juga berita Parlimen pukul 10.30 malam nanti. Untuk lebih lanjut mengenai berita-berita lain, anda boleh ikuti kami menerusi platform syariah dalam talian kami seperti yang tertera di kaca TV anda, myclick.rtm.gov.my atau muat turun aplikasi mobile RTM Mobile. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Saya Andy Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.